Assalamualaikum guys, welcome to the life of Bim with me, Bim, and here we are and here we are again today untuk layan SBS yang baru. Sebelum ni dekat SBS 46 kita layan single volume je sebabkan ada satu segmen khas untuk tahun ni. So kali ni kita kembali semula. Aku tengok kat sini volume 47 macam biasa. So kita boleh lagut cover daripada 47 sampai volume 50. Alright guys, so jangan buang masa lagi. Let's go pergi ke first volume yang kita nak cover, volume 47. And so macam biasalah, mana-mana yang tak best tu memang aku akan skip. So sekarang kita terus pergi dekat chapter 450, page 26. So dia tanya Oda, tolong bagi tahu kita orang umur ke semua ahli-ahli CP9. Please. Shigan. Siap ada Shigan lagi kat situ. I'm sorry, don't dodge sensei, dia cakap. Tu Oda pun reply, wow, macam mengelak lah kan. You, that was close. Sikit lagi. Good thing I dodge. Wahahaha, you can touch this. You can touch this? Dengan lagu ke? Alright, so kat sini aku rasa tak ada benda sangat pula. Tapi yalah, kita boleh nampak kat sini kita ada Lucy 28, Kaku 23, Jabra 35, Blue Eno 30, Kumadori 34, Fukuro 29, Khalifa 25, dan last sekali Spandam 39. Dah tua dah dia. Soalan yang seterusnya masih dekat chapter yang sama. I have a question, Oda Sensei. Apa akan jadi kalau kita korek hidung? Apa kita akan jadi kalau kita korek hidung kita dengan Shigan? Please test out this query. Disuruh Oda test. So Oda pun test. Okay, so dia macam Shigan. Chapter 451, page 46. Okay, saya memang suka baca One Piece, Oda Sensei. Masa 200 Marine HQ, okay, dia punya captain dan commander dia semua tengah lawan dengan Straw Hat dekat volume 44. Ni masa dekat Enies Lobby lah kan. One of them ada satu Devil Fruit ability yang boleh buat dia jadi a bunch of balls. Remember? Okay. So dia tanyalah, apa nama buah tu? What's that fruit? And what is the ability exactly? Okay, dah ada keluar kat anime tapi tak jelas lah apa function kuasa dia ni kan. Also, I would like you to explain the Sabi-Sabi Nomi that show up in the same scene. Okay, so kat sini Oda pun bagilah jawapan dia. Semua ability ni dah pun dijelaskan dalam fan book called One Piece Yellow. Ni salah satu daripada data book lah. Kiranya masih ada orang kat luar tu yang masih nak bertekak lagi pasal data book ni tak valid lah, tak canon lah, bukan Oda yang buat lah apa benda. Kat sini Oda sendiri pun dah cakap ada dalam One Piece Yellow. And then for those of you yang tak ada buku ni, I'll explain. There were 3 Devil Fruit user reveal in that battle scene. So captain pertama dia ada teknik dia Berry Nomi, Grape Man. Apa, manusia anggur. So part of his body boleh tukar jadi bulat and puffy macam ala-ala buah anggur lah, which he can rearrange hasilat. Aku macam benda je kuasa lah siap. Ada seterusnya ni antara yang famous lah. Siapa lagi? Rustman. Sebab dia antara orang yang dah menjahanamkan salah satu pedang Zoro. He can rust any metal he touch. This is the man who ruined Zoro sword. Tapi aku rasa kalau pemain pedang yang hebat dia tak boleh buat apa-apa kan. Sebab pemain pedang yang hebat selalunya dah salut dengan haki. Seorang lagi Sharin Guru, Shari Nomi. So part of his body boleh bertukar menjadi wheel, roda, dan pusing lah sekali dia. High attack strength. Udah cakap. So itulah dia 3 orang ni yang bagi aku tak menarik mana pun. Chapter 452, page 66. So Oda Sensei, my question is, kenapa Chopper cakap I'm not interested in naked woman dekat chapter 446, volume 46. So kalau ikutkan umur Chopper ni dalam 15 tahun. So please ask him that for me. Yang tanya ni pula umur 18, female. Wow, macam-macam. Okay, so dah pun jawab itu. I see. Well, you might want to read it closer. Kau kena baca lagi tepat. Chopper cakap kat dalam tu, I'm not interested in naked human woman. So secara ringkasnya, walaupun Chopper boleh bercakap dengan bahasa manusia, and dia sendiri pun makan buah manusia, and dia act like manusia, tapi dia still a reindeer. Dia masih seekor rusa. Maksudnya dia masih boleh jatuh cinta dengan seorang manusia disebabkan dia punya otak dia, fikiran dia, mind dia yang dah memang makan buah tu. Tapi secara semula jadinya dia masih seekor rusa. So dia tak berminat lah, dia tak ada nafsu dengan manusia. Tapi sebaliknya Oda cakap dia mungkin bernafsu dengan a really beautiful
reindeer. Simple. So masih dekat chapter yang sama, hello Oda Sensei, I'm totally love with the new manly looks of Kobe and Helmeppo. Dia jatuh, memang dia suka gila lah dengan rupa baru Kobe dengan Helmeppo ni masa diorang buat kemunculan dekat lepas Ennis Lobby tu lah kan, sekali dengan Gap waktu tu. Diorang semua ni sangat-sangat hot. Boleh tak bagi tahu saya birthday diorang? Ataupun how about Mei 13 untuk Kobe, disebabkan Ko tu lebih kurang sama bunyi dengan Go, so Go bersamaan dengan nombor 5 dalam bahasa Jepun. B tu pula ala-ala macam nombor 13. And Julai 16 pula untuk Helmeppo, sebabkan Nana sama dengan Hikari Musuko, aku tak tahu lah apa benda, aka Idiot Sun, tak tahu sangat benda apa. Nana pula adalah nombor 7 and he tambah mu jadi 16. So senang cakap dia nak bagikan tarikh lahir untuk Kobe dengan Helmeppo lah. Seperti mana yang korang sedia tahu, SBS sebelum ni pun korang boleh nampak kan, yang aku duk share korang, memang ramai fan Oda bagi tarikh lahir untuk watak Oda ni. Oda pun layan je. So kat sini pun kalau kita tengok, Oda sendiri jawab, you answered your own question, works for me. Oda macam tak ada masalah, macam okay, kalau itu tarikh lahir dia on, so on lah. By the way guys, aku lapar, sorry kita layan ni sambil makan yogurt. Lain daripada tu tak ada apa menarik sangat lah, macam ada soalan yang tanya, so Khalifa punya Devil Fruit ni awal-awal Nomi adakah memang satu Paramecia bukan Logia? Dan Oda pun jawab, disebabkan Khalifa dia create bubble dengan body dia, maksudnya dia tu sendiri bukan bubble, dia cuma create bubble, so maksudnya dia still retain her normal body. Maksudnya dia masih ada body yang physical lah, so dia masih dikategorikan sebagai Paramecia. Oda pun tambah ke situ, rub her and the bubbles come. Oda bodoh lah, aku tak nak explain part tu. Okay, seterusnya chapter 455 page 126. Wait a second Oda Sensei, dekat scene volume 45 di mana Robin squeeze Frankie punya very important place, can she feel what she squeezing? Bolehkah dia rasa apa yang dia squeeze tu? You simply must tell me. Dia nak sangat tahu. Actually aku rasa even kita-kita semua ni pun macam tipu lah kalau tak nak tahu kan. So Oda pun jawab situ, yes she can. Kesemua arms dan juga kaki yang Robin sprout adalah part of her body. She feels the thing she touch. Maksudnya kuasa yang kau nampak dia buat kan, so keluar tangan ke keluar kaki ke apa, semua benda tu dia rasa. And kalau benda tu dicederakan, dia pun akan rasa sakit. Maksudnya dia akan cedera. Maksudnya kalau macam dia keluarkan tangan gasi dia, kalau orang attack tangan gasi tu, dia akan sakit kat tangan dia. So maksudnya ada kelemahan jugalah. So you see, untuk scene tu memang she really did grab Frankie punya balls. Oda pertama tu, girls never do this, they very tender. Dekat chapter 457 page 166, so disebabkan Frankie memang dah sah join Luffy pada waktu ni. So ada seorang yang tanyalah, apakah dia Frankie punya Jolly Roger? Sebab Oda kan memang ada lukis setiap Luffy punya crew tu dia orang punya own Jolly Roger kan, dia orang punya logo pirate sendiri. So ini adalah lukisan untuk Frankie yang Oda buat. Alright, ni ada satu soalan yang agak menarik lah, tapi aku rasa most of kita semua dah tahu. Tapi untuk mendapat kepastian daripada Oda tu sendiri, aku boleh share yang korang lagi sekali lah. So masih dekat chapter yang sama. So seorang ni dari dua soalan tapi dia merujuk kepada benda yang sama. So soalan pertama dia tanya, adakah Ryuma, Swordman legendary Ryuma tu kan, daripada Wano tu, adalah watak yang sama dalam cerita Monster lah, yang Oda ada buat juga short story sebelum ni. Dan soalan kedua, dalam cerita Wanted pula ada satu lagi karakter yang dia mirip dengan atuk Luffy, iaitu Garp. Adakah ni adalah orang tua yang sama dalam cerita One Piece? Okay, so aku pun ringkaskan kat sini lah. Oda jawab yes. So Ryuma memang adalah watak yang sama daripada cerita Monster and juga dalam cerita One Piece. Dia sekarang adalah a legendary swordman yang mati disebabkan penyakit. Sebab aku rasa since diorang dah tanya pasal Ryuma, maksudnya diorang dah sampai dekat Tree Lebak kan, daripada Ennis Lobby kan pergi ke Tree Lebak. So Oda pun cakap itu lah, dia ingat mungkin tak ada orang perasan pasal Ryuma ni, tapi sesiapa yang pernah baca one shot manga yang lama Oda punya, diorang boleh cam lah ini adalah Ryuma yang sama daripada cerita yang sebelum ni kan. Tapi itu Ryuma untuk orang tua yang rupa macam Grandpa Luffy ni pula, dia adalah orang yang berlainan. Dia just rupa je sama tapi watak yang beza. Alright, so aku rasa itu saja yang aku nak cover dekat volume 47. So jom kita terus pergi ke volume 48. Alright, so now kita dekat volume 48 guys. By the way, belum apa-apa lagi, baru je start, diorang dah mengadut dah. Dah cakap pasal porn, malas tu. Oda pun layan je. Tu lah orang cakap Oda gatal dah. Okay, so dekat chapter 460 page 26, dia minta Oda boleh tak bagi tahu dia Ace punya ketinggian and berat dia. And then dia dengan selamba dia cakap, personally I think January the 1st would be great for his birthday. Dia nak bagi birthday untuk Ace pula. Oda pun reply kat situ, yeah, since an ace is worth 1
in cards that works. Maksudnya itulah dia birthday Ace guys. Sebenarnya best gak kalau jadi fan yang Oda approve dia punya tarikh lahir ni. Sebab kau imagine macam aku kan, macam kalau aku minat Ace kan, aku cakap macam ni, Oda bagi birthday Ace Januari 1. So Oda pun terima, macam wah bangga kan, sebab kita orang yang bagi birthday karakter dia. Lepas tu Oda pun tambah lagi tu ketinggalan dia dalam 185. Tapi Oda tak cakap pasal berat dia lah. Chapter 462 page nombor 6. Okay, ni kelakar guys. Oda Ji baca ni cakap, I love your manga. Saya ada satu question. Apa akan jadi kalau Chopper makan 4 Rumble Balls? Kita semua tahu apa yang akan jadi bila dia makan 3 kan. So apa ni yang akan jadi kalau dia makan 4? Tapi draw a picture lah. Dia tak nak Oda jawab je, dia nak Oda lukis apa yang jadi dekat Chopper tu. So dia mengharapkan macam Chopper jadi lagi gila kan. Tapi guys, pam, ini gambar dia yang Oda bagi. Oda pun jawab kat situ, very good sir. Bila dia makan 3, dia punya devil fruit go wild. Lepas tu kalau dia makan 4 Rumble Balls, the outer goes wild. Bongok tu lah, Oda buruk sekali kita. Buruk gila Chopper. Aduh. Chapter 465 page 126. So orang ni tanya, dia ada satu part ni di mana Nami dia nampak satu singa ni daripada carriage ni dekat volume 46. So adakah singa ni dia punya muka tu tak ada sebab muka tu dia dah switch dekat Absalom. Absalom kan muka dia ada mulut singa tu kan guys. So dia tertanya, adakah diorang ni bertukar muka kan, plastic surgery ke apa benda kan, sebab dia cakap macam muka singa tu nampak handsome lah kan, dengan chin macam tu kan. And Oda pun jawab lah, I'm afraid I will keep my mouth shut. Sebab Absalom ni nampak peminat guys. Yes, it is true that lain muzzle tu, lain punya mulut tu, muka tu memang diambil and letak kat muka Absalom oleh Hotback lah. Tapi Oda cakap tak ada proof yang muka manusia yang ada dekat singa tu pula adalah dah datang daripada Absalom. Maksudnya kemungkinan besar itu bukan muka Absalom lah. Maksudnya dia orang bukan switch. There might be a different zombie yang ada scars yang sama macam tu. I'm keeping my mouth shut for the few Absalom fans out there. Sebab aku rasa Oda macam dia sengaja nak bagi benda ni rahsia, tak nak orang tahu muka Absalom yang real tu macam mana kan. Okay, ni aku rasa menarik. Chapter 467 page 166. Mr. 4 dia punya gun tu, lasso tu, okay, dia adalah Inu Nomi model Dash Hunt. Aku dah lupa macam mana sebutan dia. CP9 Jabra pula ada model Inu Nomi model Wolf. Okay, so dia tanya kat sini, adakah devil fruit ni don't have the same type twice but they can have different model? So Oda pun jelas kat situ. Okay, dalam case Zoan types ni dia adalah different model dengan buah yang berbeza. Okay, so contohnya macam tadi contoh untuk Inu kan. So kita ada satu lagi contoh Ushi Nomi ataupun Ox fruit untuk Dalton dan juga Kaku punya giraffe. Tapi aku rasa benda ni mungkin awal-awal susah nak faham tak. Tapi aku rasa untuk situasi sekarang ni lagi senang nak faham lah. Dia macam devil fruit Kaido lah kan. Okay, bunyi dia macam kelakar lah kan. Even aku sendiri pun gelak. Okay, so dia dikategorikan under fish fruit, tapi jenis dia Azure Dragon. So dia kemungkinan besar masih ada lagi another category of fish fruit, tapi dia punya types tu berbeza. Kalau tadi kita ada Azure Dragon, so mungkin kita ada Fire Dragon, Water Dragon ke apa. Ikut sekali tengok dah dia nak buat apa kan. So tu cara Oda susun dia jenis-jenis devil fruit dia, especially untuk Zoan lah. Okay, ada contoh macam macam cat fruit, family buah kucing, tapi dia punya spesifik dia macam untuk Lucy kan, Rob Lucy dia jenis leopard. Macam Husu pula dia special sikit sebab dia ancient Zoan, tapi masih dalam family yang sama, family cat fruit, cuma dia jenis saber-tooth tiger model. Faham tak konsep dia macam tu? Alright, konsep ni soalan yang terakhir kita nak cover dekat volume 48 ni. Okay, so dia tanya kat sini, okay, dekat volume 46 Usopp cakap the same power doesn't exist twice, but this doesn't make sense with what you said dekat volume 45 SBS, di mana Oda cakap Gomu no ada dalam buku Book of Fruit. Then Luffy had to have eaten at least the second non-example of the fruit. Maksudnya at least Luffy akan jadi orang yang kedua lah yang pernah makan buah ni. Sedangkan pemahaman dia tadi sebelum tu, kuasa macam ni tak wujud 2 kali. So Oda pun explain lah, very sharp of you but I'm cool, I haven't made any mistake. So actually apa yang Usopp cakap, the same power doesn't exist twice at the same time. Benda ni aku rasa kita dah cover sebelum ni lah. Maksudnya satu buah tak boleh ada 2 user dalam masa yang sama. Dia mesti satu user dalam satu masa. So kalau user tu mati, barulah ada user yang lain. Hello, Oda pun tambah lagi, tapi jawapan dia lebih kurang macam sebelum ni lah. Kena tunggu a certain professor untuk buat kemunculan ni dalam cerita ni and explain apa sebenarnya tentang devil fruit ni. Yang sampai sekarang kita memang tak dapat lagi lah kan. Padahal ni volume 48, kita dah nak masuk volume 100 dah, masih lagi tak dapat jawapan siapa orang ni. Tapi agak menarik juga lah bila orang ni duk mention pasal Gomu no lagi sedang. Sebab kita tahu lah kan Gomu dah tengah hot sekarang. Tapi itu saja, jom kita terus pergi ke volume seterusnya 49. Penat tu sebenarnya buat SBS ni serius.
Tapi tak apa, kita gagahkan juga sebab benda ni bukan saja berguna untuk aku, berguna untuk korang juga. Alright, so kita boleh skip ni, kita skip ni, kita skip ni, kita skip ni. Ni semua tak menarik. Ada kita skip. Oh, ini best. Chapter 473 page 68. Oda Sensei, saya ada satu question yang sangat serius. If Shang was a deckhand on Gold Roger ship, does that mean the guy who hit him and Buggy when they were fighting in volume 3 was the captain of the ship? Or maybe an officer? Agak menarik sebab masa ni kan. And then Oda pun jawab itu, yes, the story of Buggy and Shang masa zaman diorang dulu. That would mean the captain of the ship was none other than the Pirate King himself lah, Gold Roger. Man yang marah diorang dua, yang ketuk diorang dua ni adalah first mate. Oda bagi hint sebenarnya. Untuk kita semua dah tahu siapa kan. Tapi untuk diorang ni masa ni tak tahu lagi. I've had that set in stone since the very start. Maksudnya Oda dah create watak relic ni memang daripada awal lagi. Daripada awal dia start lagi. So I even make sure the anime staff knew that. So ni diorang tak kenalkan relic ni. Relic dia kenalkan masa dekat Enies Lobby. Enies Lobby lah, dekat Sabaudi kan. Tapi yang menarik since Oda cakap yang dia dah bagi tahu anime staff daripada awal, kita sebagai pembaca manga, kita nampak dekat anime kadang-kadang macam dekat opening tu macam dah hint. So kalau Oda masih buat benda yang sama, macam dia ada bagi tahu dekat anime staff benda yang mungkin akan berlaku dalam masa hadapan, mungkin sebab itulah anime geng-geng anime ni diorang macam bagi hint mungkin apa yang akan berlaku dekat manga dia. Ada kat sini kan, dekat opening dia. Aku tak tahu ni, aku buat assumption sendirilah kan. Bila tak tahulah ya ke tak. Lain daripada tu tak ada benda yang menarik sangat lah, sebab aku dah pernah cover kat tempat lain. Okay, chapter 476 page 128. Okay, kat sini menarik sebab pembaca ni cakap I made a great discovery. Okay, so dia berjaya baca balik daripada volume 1 sampai 48, and dia jumpa Buggy dengan kru dia cakap diorang tengah cari Captain John punya harta karun. And then masa dekat chapter 451 pula, kita nampak Captain John. Kan Captain John kan dah jadi zombie kan. So ini adalah satu super huge discovery atau apa. Siapa sebenarnya Captain John ni, and adakah dia seorang yang kejam dan sebagainya lah. So Oda pun jawab kat sini, yes, you found it, well spotted. Ni adalah orang yang memang Buggy and the crew mencari-cari treasure lah. And now dia dah jadi zombie dekat tree lebak. So Oda cakap itu, kalau tengok closely dekat Captain John punya perut tu, dia ada beberapa tanda slash lah, tanda lubang sebagainya. And ada 2 pedang yang sticking right out. Ni adalah kesan and tanda di mana kru dia bunuh dia and tinggalkan dia disebabkan Captain John ni simpan rasa and sorok harta yang diorang dapat ni. Harta yang harta bernilai lah, sebab tu Buggy nak sangat kan. So Captain John ni sorok daripada kru dia. So that's why lah kru dia khianat dia and bunuh dia. And the location kepada treasure tu menjadi satu legend, lost forever. Masa ni mungkin tak rasa macam menarik sangat lah tentang Captain John. Tapi untuk kita, sebab kita dah tahu dah yang Captain John ni merupakan salah satu kru daripada geng Rod Zebek. Cuma kita tak tahulah secara spesifik yang John ni mati masa dia masih dalam kru Zebek kan. Sebab yelah, bak kata Whitebird pun kru ni memang huru-hara kan, bunuh sesama sendiri dan macam-macam lagi. So mungkin masa dia mati ni mungkin dia dibunuh oleh Zebek ataupun ahli-ahli kru yang lain lah kan. Ataupun masih boleh jadi yang mungkin John ni mati lepas kru Zebek ni dah terhapus kan. Mungkin dia dah buat kru dia sendiri ke apa kan. Tapi kita tak tahulah. Tapi yang pasti itulah, dia mati dengan kru dia sendiri. Ni mengarut betul lah. Tiba-tiba ada orang yang hantar surat, please don't worry about me, do go on. Oda pun jawab okay. Macam bapak ambazi gila sih hantar surat macam ni. Lain benda tu tak ada apa yang menarik sangat lah. So jomlah kita terus pergi ke volume terakhir, SBS volume 50, chapter 485 page 86. Hello Oda Sensei, pembaca dia cakap, I've been thinking about Brook birthday. Dia just terfikir pasal Brook punya birthday, and then dia pun terus bagilah, since Brook ni makan Yomi fruit, kenapa kita tak guna Yomi part 3. So jadilah April 3, bulan 4 bulan 3. And then Oda pun jawab je, okay, settle, done. Aku rasa untuk para teori kat luar tu, jangan rasa sekali guna mana-mana watak yang ada cerita One Piece ni. Gunakan dia punya birthday ni sebagai teori lah. Sebab memang tak ada function pun. Tahun tu mungkin penting lah, tahun kelahiran tu mungkin penting lah, sebab dia penting untuk timeline. Tapi birthday dia macam nombor bulan dia ataupun nombor hari dia macam tak penting lah. And then tak ada apa benda, ada orang bagi tanya sebab Brook akhirnya dah join kan kru Luffy. Watak yang terakhir lah waktu ni yang berjaya join kru Luffy. Lepas tu tak ada benda sangat. Oh, dia menarik. Chapter 486 page 106. Okay, so Sanji cakap dia takkan sesekali I was
raised to never kick a woman lah. Sebab ayat dia raised, maksudnya dia besarkan untuk tidak sesekali memukul, menendang seorang wanita. So adakah orang yang mengajar ni Zef the chef? Macam ni cakap, what that means Zef adalah seorang yang sangat-sangat very soft kepada manusia, kepada wanita. And then Oda pun jawab, okay, ramai orang yang tanya soalan macam ni. Masa dia first time lukis Sanji versus Khalifa dekat chapter 403, ada beberapa orang macam tujulah dengan Sanji punya stance untuk tidak memukul wanita. And ada orang yang rasa macam sorry lah untuk Sanji yang cakap kesian dia, macam tak boleh pukul wanita, so mencari kelemahan lah. Tapi secara jujurnya Oda cakap, kalau ikutkan dia tak nak buat pun lines tu, ayat tu lah. So Sanji actually dia tak ada any policy untuk tidak menendang mana-mana wanita. The truth is dia memang langsung tak boleh nak kick dia. Maksud ni sebenarnya dia bukan pegangan dia lah. Dia memang just tak boleh nak pukul perempuan, sebab dia kan memang ladies man kan. Dia memang gila-gila perempuan, dia memang appreciate woman gila-gila. So dia memang tak boleh kick lah. Actually kita boleh cakap ni sebagai satu dia punya pegangan lah. Tapi dah Oda cakap macam tu kan, ikut Oda lah mana je lah, tapi sama je lah bendanya. So Sanji ni memang adalah seorang a very proud man. And then Oda pun tambahkan situ, I think he was really frustrated at that. Think Nami recognize that, and then Nami pun praise dia lah walaupun sekali. So ini adalah satu scene yang Oda harap dia boleh bagi kefahaman lah kepada semua pembaca-pembaca lelaki. Tapi of course everyone to take it as they wish. Ikut korang lah nak ambil dia macam mana. Also Zef is just a man among men. Chapter 489 page 166. So ada pembaca dia cakap, hello Daji, so saya ada satu quick question. Udah cakap kalau makan 4 rubber ball, so kau akan go crazy lah kan. Tapi kalau 5 Chopper makan, the reader go crazy. Just like me, Chopper. Dia jerit tu. Dia siap hantar satu lukisan lagi guys. Ni lukisan ni, lukis gambar kalau Chopper makan 5 buah. Atau Oda pun reply lah, wow, Chopper memang nampak pelik gila lah. And then Oda pun tambah situ, wow, so all those people yang send postcard untuk SBS ni, maksudnya dia orang makan 5 rubber ball lah. It all makes so much sense now. Oda actually dia peli lah, dia punya pembaca yang hantar SBS kan. Sebab semua hantar soalan mengarut. Oh, ni menarik. So macam ni cakap, tolonglah Oda, please put out a CD Bing Sake where it says lyrics by Eiichiro Oda. Oda dah boleh jadi composer lah, babe. Dia buat lagu sendiri kan. So Oda pun jawab lah kat situ, okay, maybe Bing Sake ni will come out sometime. That chant was actually fully written by the very first time Brook appeared in the story. In fact, this is the great time to explain that why I wanted to okay, so secara ringkasnya Oda dijumpa seorang ni bernama Kohei Tanaka, di mana Kohei Tanaka ni lah yang tolong Oda dalam membuat muzik ni. And dia buat muzik ni awal lagi lah. Kalau apa yang Oda cakap sini, dia bagi tahu Kohei Tanaka ni lah yang dia akan buat Thriller Bark punya arc mungkin dalam masa setahun lah, macam tu. Tapi end up ambil masa dalam 4 ke 5 tahun. Maksudnya dia dah bagi tahu orang ni, plan dia dah lama nak buat Bing Sake ni, ada punya lirik sebagainya. Tapi itulah, masa buat lagu tu dia tak ambil masa lama. Oda cakap it took an hour or so, tapi dia manage untuk buat lyrics tu daripada chapter 488 melalui lagu The Song of Life, match up. At first it had a frightening sound. Masa awal-awal tu music tu jadi macam ala-ala seram sikit lah, tapi tak sesuai sangat lah kan. Walaupun scene waktu tu kita tengok macam seram sikit, tapi untuk jadikan dia lagi menarik, diorang ubah sikit and it become funny lah. Walaupun dia cakap funny, tapi bila kita tengok senai sedih kan masa flashback Brook tu kan, jadi lagu biasa lagi sedih gila sebenarnya, berair bib mata. So therefore Thriller Bark owes a great debt to the incredible Kohei Genius Tanaka lah. Hope you like the anime. I was actually hoping to get the song in the school textbook, tapi disebabkan ada word sake ni, sake tu kan arak, so memang tak dapat lah. So I hope you all sing it just the same. And now end of this SBS. So macam this is one of the greatest thing lah yang happen dekat anime to arc Thriller Bark. That's why lah aku cakap dengan korang, ada beza manga dengan anime ni. Manga ada special dia, anime ada special dia. And Bing Sake ni adalah one of the special thing yang happen dalam anime punya One Piece. Lagu ni memang betul-betul, tak tahulah macam nak habiskan ayat dia, tapi korang faham lah. That's why lah kita kena cherish dua-dua medium ni. Jangan gaduh-gaduh manga dengan anime. Respect dua-dua, enjoy dua-dua. Alright guys, so that's it untuk SBS kali ni. Dah lama tak buat SBS, penat lah siut. So I hope you guys enjoy. Aku harap apa-apa benda yang aku share ni bermanfaat lah untuk korang. So macam biasa, kalau korang rasa macam tak puas, nak baca benda-benda mengarut ke, ataupun benda yang macam aku ada skip, so bolehlah pergi dekat description, aku ada letak link. And so that's it for today. I hope you guys enjoy. And so jangan lupa untuk tekan button subscribe sekali korang berminat dengan channel ni, tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video SBS maupun video-video reaction ataupun video-video lain menarik yang akan datang. So thank you guys, I see you next time. Right, Assalamualaikum.